Selamat pagi saya ucapkan kepada sekolah dan rakan-rakan sekalian. Saya William Tiong Siang daripada kumpulan 2. Adik kumpulan saya adalah Elvin, Jenny, Alice dan Sribera. Pagi ini, kami akan membentangkan assignment 2. Sejarah permulaan sastra di Malaysia pada abad ke-14 merupakan zaman Melaka, iaitu dari tahun 1400 hingga 1511. Melaka telah menjadi pusat perkembangan Islam di Nusantara. Setelah kejatuhan Pasai, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa lingkungan Franka, karya yang dihasilkan seperti Hikayat Muhammad Hanafiah, Hikayat Iskandar Julkarnain, dan Hikayat Amir Hamzah. Karya ini merupakan karya Arab Fasil yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Manakala pada abad ke-15, Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu, Empire Kesultanan Melayu Melaka merupakan sebuah genre sintesis yang telah dikaram pada abad ke-15. Dua karya yang terbesar iaitu Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Sebenarnya undang-undang pula adalah Hukum Kandung Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Maklumat tentang Melaka pada awal ke-15 sebenarnya diperkaya oleh laporan pelawak dan pedagang yang menyertai misi diplomat China ke Melaka yang diwakili oleh pihak Maharaja Yingluo daripada dinasti Ming. Pada abad ke-16 terjadi perpaduan antara pengaruh Melayu, Arab, India dan Cina dalam bentuk karya sastra. Karya terkenal iaitu Hikayat Hang Tuah mengisahkan tentang perjuangan dalam melawan musuh. Hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan sejarah kerajaan Pasai di Sumatera Utara Indonesia. Sejarah Melayu, kronik yang menceritakan sejarah Raja-Raja Melayu dan kerajaan-kerajaan di Malaysia. Karya sastra yang menggabungkan elemen budaya Cina adalah Hikayat Sultan Ibrahim, Hikayat Ham Nadim dan Hikayat Abdullah. Pada abad ke-17, penggunaan tulisan Jawa dan munculnya genre prosa. Karya terkenal iaitu Hikayat Hang Tuah dan Syair Abdul Muluk. Unsur-unsur agama Islam dalam karya sastra turut diselipkan dalam karya. Pada abad ke-21, bentuk dan genre sastra utama yang dihasilkan termasuk novel, cerpen, puisi dan drama. Pengarang seperti Tan Kuan Ern yang memenangi hadiah Booker antarabangsa pada tahun 2012 untuk novelnya The Garden of Evening Mist, dan Touch Up yang memenangi hadiah White Bread pada tahun 2005 untuk novelnya The Harmony Seed Factory. Karya terkenal yang dihasilkan termasuk The Garden of Evening Mist oleh Tan Kuan Ern, The Harmony Seed Factory oleh Touch Up, Interlock oleh Abdullah Hussein, dan Kampung Boy oleh Lat. Okey, seterusnya adalah bentuk sastra. Bentuk sastra ada 11. Yang pertama iaitu sastra Islam. Dalam sastra Islam terdapat dua orang penulis terkemuka iaitu Hamka dan A. Samad Said. Karya terkenal yang telah dihasilkan oleh Hamka pada ketika itu ialah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Karya ini telah menyatukan elemen Islam dan nilai-nilai moral. Begitu juga dengan karya A. Samad Said melalui novel-novel seperti Salina dan Bulang-Bulang di Kuala Lumpur telah menyoroti kehidupan dan nilai-nilai Islam. Begitu juga dengan karyanya Laila Majnun 1972 oleh A. Ahmad Said, terinspirasi dari kisah cinta klasik Arab Islam. Seterusnya adalah sastra Mahwa. Sastra Mahwa adalah merupakan sejenis karya yang mempunyai penulisan yang sangat melampau. Ciri-ciri yang terdapat dalam sastra ini iaitu kasar, menyelitkan unsur-unsur politik, sosial dan kritikan dalam tulisan mereka. Tulisan-tulisan sastra Mahwa seringkali mendedahkan sisi gelap dan konflik sosial dalam masyarakat Malaysia pada waktu itu. Aliran ini memberi sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan sastra Melayu moden. Sastra Tamil, iaitu dikenali sebagai Zaman Cankam, menjadi kurikulum pendidikan di institusi pengajian seperti universiti. Tanjai Sini Vasa Pillai telah menulis perihal sejarah sastra Tamil yang meliputi penyelidikan dan pendebatan. Seterusnya ialah sastra Malaysia dalam Inggeris, iaitu merupakan penterjemahan kesusastraan Malaysia daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Kesusastraan Malaysia mencerminkan
warisan budaya yang pelbagai, dan isu sosial negara, memberikan pandangan tentang identiti Malaysia dan pengalaman rakyatnya. Selain itu, sastra kanak-kanak. Kategorinya seperti puisi, buku bergambar, kesusastraan tradisional, dan fantasi moden seperti Atromin. Buku-buku ini ditulis dengan gambaran yang sesuai dengan unsur kanak-kanak, yaitu mengandungi kartun dalam setiap penulisan. Seterusnya ialah sastra remaja, yaitu kaya dengan unsur-unsur penyelidikan, penerokaan, pemikiran, dan pencintaan. Contoh karya remaja ialah novel Salina oleh Esa Mat Said. Seterusnya ialah sastra wanita. Genrenya seperti puisi, menceritakan pengalaman pribadi, sosial, dan budaya. Novel-novel ini ialah menjelajahi isu-isu seperti kehidupan wanita, hak wanita, dan perubahan sosial. Contohnya, Siti Zainun Ismail melibatkan diri dalam pelbagai bentuk sastra, yaitu memberikan suara kepada pengalaman wanita dalam masyarakat. Oke, seterusnya adalah sastra Sarawak. Karya yang terkenal yaitu Hikayat Panglima Nikosa oleh Ahmad Syawal Abdul Hamid pada tahun 1876. Dua penerima Sea Award dari Sarawak ialah Encik Jong Chian Lai pada tahun 2006 dan Encik Zainal Abidin Suhaili atau Abizai pada tahun 2017. Berikut terdapat ada 5 orang sastrawan yang telah menerima anugerah Sastrawan Negeri Sarawak. Okey, seterusnya kita balik kepada sastra Sabah. Sastra Sabah ditulis dalam bahasa Melayu Borneo dan Kadazan Dusun. Sastra ini ditulis untuk menyampaikan perasaan dan nilai-nilai budaya. Sastrawan kelahiran Sabah yang terkenal ialah Ruhaini Madarin, Haji Syukur bin Haji Usin dan Hashuda Abadi. Karya-karya penulis Sabah ini mencerminkan kepelbagaian dan kekayaan budaya tempatan. Dan penghargaan seperti Hadiah Sastra Perdana Malaysia menunjukkan kecemerlangan sastrawan Sabah dalam arena sastra negara. Okey, seterusnya adalah sastra Indie. Sastra ini juga seringkali menampilkan tema-tema kontemporari yang dihadapi oleh generasi muda atau masyarakat sekitar, seperti kehidupan kota, isu sosial, politik dan hal pribadi. Penulis indie bahkan berhasil memenangkan penghargaan dan menjadi bahagian dari kanon sastra nasional atau internasional. Okey, sastra yang terakhir itu sastra cyber. Karya sastra di internet telah aktif di Malaysia melalui pelbagai laman web yang menjadi platform penyiaran. Karya cyber memanfaatkan elemen bunyi, suara, askara dan grafik berwarna serta animasi. Sastra cyber ini juga bersifat interaktif. Antara karya yang telah dihasilkan iaitu puisi Hey Orang Muda telah menjadi terkenal dengan menyertakan lagu muzik instrumental. Seterusnya, saya akan menerangkan hubung kait di antara maklumat-maklumat mengenai sastra dari abad ke-14 hingga 21 serta sastra lainnya seperti sastra Sarawak, sastra cyber, sastra kanak-kanak, dan sebagainya dengan pembentukan negara bangsa. Oke, sastra dari abad ke-14 hingga 21 termasuk sastra Sarawak, sastra Sabah, sastra kanak-kanak, sastra remaja, dan sebagainya ini telah memberi sumbangan yang penting dalam pembinaan identiti kebangsaan. Dalam konteks ini, karya sastra mencerminkan nilai-nilai, budaya, dan sejarah masyarakat, memainkan peranan yang signifikan dalam menyatukan perbezaan dan memperkukuhkan rasa kesatuan. Dapat kita lihat sastra indie dan sastra tempatan khususnya telah mempromosikan kepelbagaian dan kemerdekaan ekspresi, sementara sastra kanak-kanak telah membentuk nilai-nilai masyarakat sejak usia muda. Manakala sastra cyber atau yang kita lihat sekarang ini berkaitan dengan digital, di sisi lain ia
mencerminkan realiti kontemporari dan membentuk persepsi masyarakat dalam era teknologi. Secara keseluruhannya, dapat saya simpulkan, yaitu karya sastra berperanan sebagai agen pembentukan identiti kebangsaan yang inklusif dan memainkan peranan yang penting dalam proses pembinaan sesebuah negara bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai bersama. Soalan 2. Sejauh manakah sastra pada abad ke-14, 15, 16, 17, dan 21 serta sastra-sastra lain dalam menyumbang kepada proses pembinaan negara bangsa di Malaysia? Sastra pada abad ini tidak sepenuhnya berfokus kepada pembinaan negara bangsa kerana wujudnya konsep negara bangsa sendiri sebelum terbentuk pada masa itu. Pada abad ke-14, karya seperti Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Merong Mahamansa turut membantu dalam mengembangkan kesedaran identiti masyarakat Melayu. Elemen seperti kejantanan, kesetiaan, dan keberanian turut diterapkan dalam budaya masyarakat Melayu pada masa itu. Sastra pada zaman tersebut juga memainkan peranan penting dalam membina identiti dan kebudayaan masyarakat tempatan. Contohnya, pada abad ke-15 dan ke-16, wujudnya pengaruh Islam. Karya-karya seperti Hikayat Raja Pasai dan Hikayat Sultan Ibrahim turut tercipta. Dan tidak lupa juga menerapkan nilai-nilai agama Islam, etika dan tata tertib dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, abad ke-17. Pengaruh sastra Eropah mulai memainkan peranan dalam sastra di Malaysia. Terdapat kesan Kristian dan Barat dalam karya seperti Sejarah Melayu dan Sulalatus Salatin yang membawa maksud unsur-unsur budaya dan agama dari tamadun Barat. Selain daripada sastra tempatan, terdapat juga sastra luar yang berperanan penting dalam membina negara bangsa Malaysia, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, sastra klasik dan pembangunan diri yang telah membuka minda rakyat Malaysia kepada idea-idea baru. Pada abad ke-21, karya-karya sastra moden seperti novel, puisi dan drama mempersembahkan aspek-aspek kehidupan, kebimbangan dan perasaan rakyat Malaysia dalam konteks moden. Dan ia juga membincangkan isu-isu sosial, politik dan budaya. Dan secara keseluruhan, sastra pada abad ke-14, 15, 16, 17 dan 21 di Malaysia telah menyumbang banyak proses pembinaan negara bangsa melalui penyampaian nilai-nilai, identiti dan kesetaraan kebangsaan. Kesinambungan dan perkembangan sastra dalam masyarakat Malaysia berperanan sebagai medium untuk memperkuat hubungan dan kebanggaan kebangsaan serta memperkukuhkan ikatan di kalangan rakyat Malaysia yang bermacam-macam bangsa dan budaya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.